Oke, masih. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Pagi ini kita selawat Fatih. Nah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita rafakkan setinggi-tinggi puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla atas kurniaan Allah kepada kita. Masih lagi dipanjangkan umur, sehari lagi masa dipinjamkan. Terima kasih wahai Allah atas segala nikmat yang kami kecapi pada masa yang telah lalu, semalam dan hari ini, seterusnya andai ada rezeki pada hari-hari mendatang. Kesyukuran yang tak terhingga kita rafakkan kepada Allah, tanda seorang hamba yang bersyukur. Dan alhamdulillah kita manfaatkan masa yang telah pun Allah Ta'ala berikan kepada kita secara percuma. Kita manfaatkan kerana kita akan dipersoalkan tentang masa di akhirat nanti. Di dalam surah Al-Asr, demi masa. Rupa-rupanya masa yang kita gunakan setiap hari juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla di mahsyar nanti. Dia akan berbicara pada Allah setiap jam, setiap saat yang berlalu. Apa yang dirakamkan akan ditayangkan di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk dipertontonkan kepada seluruh makhluk manusia yang berada di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan masa-masa yang telah pun kita belanjakan di jalan Allah ini menjadi saksi dan juga kifarat pada masa-masa yang kita buang atas dosa-dosa yang lara yang terdahulu. Mudah-mudahan dia dapat mengkifaratkan masa kita yang pernah kita lalui dengan waktu-waktu yang terbuang dengan perkara-perkara yang lara yang pernah kita lakukan. Dia akan kifaratkan satu masa, dia akan mengkifaratkan satu masa yang kita buat satu ketika dulu dalam perbuatan dan program-program yang berbentuk lara. Lara ni apa? Sia-sia. Baik, alhamdulillah. Kita akan manfaatkan masa kita pagi ini dengan berkuliah seperti biasa. Yang mana kuliah di Masjid Umar Al-Khattab ni, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Dan kita tahu kita di antara ghafil. Kita adalah di kalangan hamba Allah yang lalai. Selalu lalai. Maka kerana kelalaian itu kita rela ditegur. Tegurlah. Bantulah aku, tegurlah aku. Kerana sesungguhnya aku selalu lalai. Lupa. Biasa kelupaan itu adalah satu sifat manusia yang mana menjadi satu kelemahan dan syaitan akan mengambil peluang melalui kelemahan ini. Kan disebut di dalam hadis Nabi SAW, lalai adalah pedang syaitan. Yang mana dia akan ambil kesempatan atas kelalaian kita ini untuk bawa kita lagi jauh kelupaan tu. Kita mohon doa pada Allah Ta'ala. Janganlah terlalu lara dalam kehidupan kita ni. Maka dalam lara itu adanya lalai. Dalam lalai itu adanya peranan syaitan. Laknatullah.
Kita akan sambung bacaan kita pada pagi ini. Dan lagi bagi neraka itu 70,000 zimam. Tak, saya muka surat 15. 51. 49. Okey, kita ada dua jenis kitab dah. Ada yang muka surat 59, 49, ada muka surat 51. Nah. Kalau kitab saya baru muka surat 15. Mungkin Jawi dengan Rumi kadang-kadang dia lari kalimah sikit, tak apa nah. Dia bukan nak serupa 100% nah. Kadang-kadang yang penterjemah ke dalam tulisan Rumi ni dia nak bagi mudah orang yang membaca tu faham, maka dia ubah sikit nah bahasa dia, maka tak mengapa. Dia tengok kita masih lagi di dalam bab sifat api neraka nah. Sifat api neraka yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menceritakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda sampaikan kepada kita, yang mana pada bulan lalu sedikit ringkasan pada bulan lalu agar kita tak terus lupa. Malaikat Zabaniah, Malik Zabaniah bertanya kepada Jibril, hari ini hari apa? Mengapa engkau menangis wahai Jibril? Hari ini hari apa? Jibril pun bagi tahu, hari ini hari kiamat. Aku telah pun diperintahkan oleh Allah untuk membawa neraka, membawa neraka ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Allah Taala hisabkan kita di padang mahsyar, Allah Taala panggil neraka bawa mai dulu. Allah Ta'ala panggil surga bawa mai dulu. Diletakkan di kiri dan juga kanan makhluk. Kemudian baru dihisap. Dah lah nak kena hukum. Kemudian dia bawa mai dah tempat untuk menerima hukuman. Jadi bila mana Jibril pergi kepada neraka dan juga sebelum masuk kepada ruang neraka itu, maka Jibril bertemu dengan penjaga dia terlebih dahulu yang masyhur nama dia Malik Zabaniah. Malik Zabaniah tanya, awak yang teriak sangat ni, hari ni hari apa? Maka kata Jibril alaihissalam, hari ni hari kiamat. Kata-kata hari kiamat, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa neraka ke hadratnya. Kita tak dipanggil lagi nama kita tak dipanggil lagi. Baru duk berhimpun. Dalam perhimpunan yang amat-amat besar. Seluruh dunia, bukan satu daerah, bukan satu negeri, bukan satu negara, tapi seluruh dunia, bahkan daripada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, makhluk terakhir yang mati pada hari kiamat. Siapa makhluk yang terakhir mati pada hari kiamat? Malaikat apa? Israel. Malaikat Israel yang tugas dia mengambil nyawa. Last sekali dia beritahu kat Allah Ta'ala, habislah, dia kata dia ambil semua nyawa. Allah Ta'ala kata ada lagi yang belum. Tanya siapa lagi? Hang. Engkau yang belum lagi tu. Kata ya ke, dia pun kena mati kan? Kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang hidup pasti mati. Pasti binasa, fan ni binasa. Maka siapa nak matikan aku, dia kata cabut. Cabutlah nyawa hang. Maka dicabut dengan begitu cukup palas. Sakit, dia berhenti sakit. Dia kata sakitnya ya Allah. Sakitnya ya Allah. Dia kata Allah kata macam tu lah. Tu kira sahabat lembut nak cabut sendiri-sendiri. Macam kita nak cabut duri. Kan kita nak rentak kan. Kita slow lepas. Sakit. Tapi selama-lama ni kata Allah macam tu lah. Cabut nyawa manusia. Ada yang aku perintahkan dengan sekeras-kerasnya, dia sentak sekali. Sekali dia sentak. Sakit bukan kepalang. Dia kata kalau aku tahulah beginilah punya sakitnya pekerjaan ini, nescaya aku tidak akan bertugas seperti ini. Maka oleh kerana aku adalah hamba-Mu yang taat, aku mentaati di atas setiap perintah. Jadi dia buat macam tu. Dia tak tahu punya macam mana punya sakit yang sedang dilalui oleh sekalian makhluk yang lain. Okey. Kita tengok hari ini
neraka dibawa menghadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak cerita ni, Allah cerita melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Lantas Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah sampaikan kepada kita. Kata Nabi SAW, bagi neraka itu 70,000 zimam. Zimam ni dia kata, yakni apa dia zimam itu? Tali hidung. Dia tengok kebal nak kena susut hidung tu kan. Okey, kita mungkin bayangkan macam tu lah. Kita ni nak bayangkan macam mana lagi no? Kita duk tengok binatang ni habis sangat, kepala satu kan. Sedangkan disebut, dan tiap-tiap satu zimam itu, satu tali tu, tali hidung tu dia kata, ada 70,000 malaikat. Bermakna besar. Besarnya dia. Neraka tu besar. Ada 70,000 malaikat yang menarik akan dia. Satu zimam ada 70 malaikat yang tarik, maka berkata malaikat yang menarik itu kepada neraka, sesungguhnya kita sekalian disuruh bawa ke hadapan Allah Ta'ala. Maka bersuaralah neraka itu dan adalah jauh. Jauh ke jarak? Saya tak jauh lama ni, dia ada huruf yang gugur. Jarak lah. Dan adalah jarak antaranya dan antara muwaqif. Muwaqif ni tempat Nabi sampai ke hadrat Allah Ta'ala itu 500 tahun perjalanan. Maka kedengaran suara neraka dan asapnya dan suara ular dan kala dan lipan. Di mana disebutkan di sini dia kata neraka itu mempunyai tali hidung. Tali hidung itu ditarik oleh 10,000 malaikat. Yang mana dia kata 1,000 tahun perjalanan panjang. Tak abang lah. Okay. Kita tengok balik lah. Yang mana setiap satu tali hidung itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Yang tukang heret dia. Malaikat ni bukan kecil-kecil kita no. Sak. Bermakna neraka ni dia nak abang ni sebab besarnya neraka ni. Sebab dia nak isi makhluk manusia. Sebab tu dia kena besar. Kalau tidak tak muat. Bukan besar. Dunia ni lah malah lebih besar daripada dunia. Beribu kali ganda lebih besar daripada keluasan dunia. Itulah keluasan neraka. Yang mana malaikat yang menarik tali hidung neraka ni katakan kepada sama-sama mereka lah, kita ni diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bawa neraka ni heret dia. Kita bayangkan macam orang duk heret kebau. Itu bayangan kita. Tapi yang ni yang kita tak boleh nak lintas. Nak terlintas pada bayangan akal kita ni. Macam mana yang diheret, yang dibawa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana perjalanan yang nak sampai ke mauqif. Mauqif ni maksudnya tempat. Jarak jauh. Dia nak sampai kepada tempat. Adanya Allah di situ adalah 500 tahun perjalanan umat manusia di dunia. Jauhnya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut wa ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Kalau hampa boleh tengok di sana nanti, nescaya kamu akan boleh tengok na'iman wa mulkan kabira. Kamu boleh tengok apa? Nikmat yang maha luas, nikmat yang maha besar, dan mulkan kabira, iaitu satu kerajaan Allah yang maha luas. Kerajaan kita sikit sangat. Kita ni baru kampung loh. Saya percaya akhir-akhir ini banyak karya-karya mengadakan mesyuarat agung. Perlantikan ahli jawatan kuasa karya, perlantikan menteri juga dah, pengerusi karya kan, bendahari tu pun macam-macam. Macam kemarin saya tengok ada satu karya ni sampai panggil polis main polis kena tunggu, trafik kena tunggu. Mungkin ada takut berlaku rusuhan kalau hak yang mereka berkenan tapi tak naik. Tak naik jadi apa yang dipilih. Sampai kan panggil polis, kata dahsyat, kampung ni lagi dahsyat. Kita ingat kat kita saja lah. Habis sangat, mereka tak suka, mereka tinggal dah. Bila mereka tak berkenan dekat apa yang kita lantik tu, mereka tak pilih lah masjid tu dah. Akhirnya yang rugi diri
diri sendiri. No? Itu baru kampung. Rasa-rasanya nak takbir kampung pun kita rasa tak mampu. No? Apabila diberi satu-satu jawatan, ianya satu amanah yang kita kena tanggung. Kemudian banyaklah pula soal jawab dia. Ha? Soal jawab dengan orang, nak soal jawab dengan Allah Ta'ala. Ha? Susah sebenarnya. Ha? Bukan seronok pun, apa-apa jawatan pun tak seronok. Ha? Tapi andai diberi bermakna kita dipercayai. Bila kita dipercayai, kena pandai-pandai bawa diri. Ha? Untuk menjadi adil bukan satu yang mudah. Kadang-kadang kita dituduh zalim. Kena pula jadi bendahari tukang kutip duit. Lagi leceh. Orang tengok kita pergi makan ni sikit. Ha, tu duit apa tu? Padahal duit kita dia kata duit mereka. Susah. Ha? Nak menghadap dengan kerajaan Allah yang maha besar, yang mana Allah kata di situ, akulah satu-satunya raja pada hari ini. Tak ada menteri, tak ada siapa, akulah raja yang memerintah, yang disebut sebagai Malik Yaumiddin, yang kita ulang hari-hari. Malik Yaumiddin, raja pada hari agama, raja pada hari kiamat nanti. Mailah neraka itu, yang mana di dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, uqida 'alan nari alfu sanatin hatta ahmarta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinyalakan api neraka itu, dinyalakan dia selama alfu sanah, 1000 tahun sampai dia jadi warna merah nyala. Benda yang dibakar terlalu lama dia jadi bara. Kalau di dunia, bila habis dia jadi bara, kemudian dia padam menjadi abu. Tapi kalau benda dalam neraka, dia terus membara. Menyala dia tu selama 1000 tahun. Uqida 'alaiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dibakar lagi untuk tempoh berapa lama? Alfu sanah ukhra. 1000 tahun lagi dia dibakar hatta yabdud, sampai dia jadi warna putih. Rupa-rupanya api dia terlalu lama dibakar, dia bertukar daripada merah menjadi putih. Selama 1000 tahun dibakar lagi, maka dia jadi putih. Kemudian uqida 'alaiha, dibakar lagi selama alfu sanah, 1000 tahun, hatta aswaddat, sampai dia bertukar menjadi hitam. Kita kalau kita tengok bara merah tu pun kita dah takut dah. No? Hak besi yang bila terlalu panas dia bertukar jadi warna merah membara tu, kita dah takut dah. Rupa-rupanya lagi panas bila warna putih. Dan kemudian daripada putih itu lebih panas bila dia jadi aswadat, kata Allah. Apa dia? Hitam. Wahia sauda, dialah yang kehitaman itu kalailil mudlim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti malam yang gelap pekat. Ahli neraka akan dilemparkan di dalam neraka yang gelap pekat. Tak nampak apa, bersama dengan api yang tak nampak warna. Ingatkan tak panas, gelap pun. Rupa-rupanya yang akan membakar setiap kulit kita. Dia akan membakar. Kata Yazid bin Mastad, dia ni wali Allah, seorang wali Allah yang paling banyak menangis. Bila dia dengar, dia kata kalam hadis kepada Nabi SAW, dia menangis sampailah ketika mana akhir usia dia buta. Sebab dia bimbang, seandainya aku ni orang bagi tahu kamu akan dikurung dalam penjara selama 1000 hari, bukan 1000 tahun, bukan 1000 bulan. Selama 1000 hari kamu akan dikurung dalam penjara. Dah aku menangis. Tambah hai pula apabila disebut tentang 1000 hari dibakarnya api neraka daripada merah menjadi putih, daripada putih menjadi hitam. Apabila dia hitam, maka tersedialah dia untuk membakar segala umat manusia yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian kita tengok di sini, dia kata waktu ditariknya neraka itu tadi, maka kedengaranlah di dalamnya suara. Neraka tu ada suara. Apa dia? Isi yang ada dalam dia tu bersuara. Dan dia kata
Apa yang suara itu dia kata? Neraka itu ada asapnya dan suara ular dan kala dan lipan. Dia ada suara ular, suara kala, suara lipan. Jenis-jenis binatang yang duduk di dalam neraka. Kita bayang dengan binatang yang Allah Ta'ala bagi pinjam saat di dunia ni. Kala jengking. Kita tahu lah. Nah, dia ada dua sepit, kiri dan kanan. Nah, dia sengat dengan menggunakan ekor dia. Kemudian kepala dia seolah-olah bertanduk. Nah, itu kala jengking. Kemudian lipan yang Allah Subhanahu Wa Taala bayangkan di dunia ni, dia ada kaki banyak, kan? Kaki keliling itu yang Allah Taala pinjam bagi kita tengok di dunia. Di antara binatang-binatang yang kita takutlah ular. Nah, kenapa Allah Taala bawa datangkan di dunia sebagai hiasan? Sebab kita takut binatang ni. Di antara ketakutan pada diri kita adalah dia berbisa. Dia ada bisa. Nah, yang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna finnar hayatun." Sesungguhnya di dalam neraka itu dia kata ada binatang-binatang yang amat berbisa. Yang mana bisanya dia kata misla'naqil ibil. Dia kata kalau jengking ni ular, hayatun ni ular. Ular di dalam neraka itu dia kata misla'naqil ibil. Besar dia macam a'naqil ibil. Leher unta. Besar setiap seekor ular yang berada di dalam neraka. Kita tahu leher unta bukan besar kita ni, nah. Leher kita ni macam ni terus. Tapi kalau leher unta besar mana? Nah. Dibayangkan oleh Allah Ta'ala pada ular sawa yang kita tengok anaconda. Kita kata besar dah lah. Nah, besar tak kira dah. Tapi ular sawa tu dia tak ada lah bisa macam ular yang memiliki bisa ni. Nah. Dan Allah Ta'ala rupa bentukkan dia. Dia ni main dalam cerita Israeliat mengatakan kenapa ular sawa tu hilang bisanya kerana dimuntahkan waktu dia pernah bersubahat dengan iblis masuk ke dalam neraka. Nah, bila Allah marah kepada dia, dia muntahkan keluar semua dia punya bisa. Ni cerita Israeliat, tapi boleh dibuat hujah nah. Dia muntahkan di syurga, maka dikutiplah segala bisa-bisanya itu oleh semut, oleh binatang-binatang yang lain. Maka menjadikan dia lebih hanya lebih besar tapi tak ada bisa. Nah, sementara bisanya itu diambil oleh binatang-binatang lain. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam kitab yang kita baca hari ini ni, yang mana dia kata talsak. Talsak ni maksud dia sengat. Bila ular tu menggigit dia kata ahaduhum las'atan yajidu humata 40 kharifan. Kalau kata ular dalam neraka ni yang kata sebesar leher unta tu, kalau dia sengat umat manusia yang dia bakar di dalam neraka itu, maka dia kata kesakitannya 40 kharifan. Bisa dia tu sampai 40 tahun punya sakit. Berapa lama lah duduk dalam neraka ni tu? Lama sungguh-sungguh. Untuk satu-satu tempoh. Bukanlah dia nak baca kita hang masuk ke dalam neraka setahun lepas tu keluar. Jangan kata setahun 5 minit pun rasa tak tahan. Kita buka api kita letak tangan kita di api tu, api dunia ni. Letak untuk 5 minit je pun tak tahan. Apatah lagi nak api neraka yang telah pun dibakar. Yang telah pun dibakar dalam tempoh 3,000 tahun. Dia bakar dulu pekakah dia tu 3,000 tahun. Aku tahu kita aman. Sesuatu yang dimasak lama, panasnya jugalah lama. Betul kan? Benda yang kita masak lama, panas dia lama. Betul tak? Benda yang kita masak cepat, dia sejuk pun cepat. Sungguh. Apa yang kita masak lama, cuba kita tengok. Kalau hak yang masak cepat tu, saya sejuk. Contoh dia, ayak tapis kita yang ada hak yang panas tu, dia memang waktu kita tekan dia tu dia panas sungguh. Tapi dia cepat sejuk. Ayak yang kita masak di atas api yang sampai tunggu dia mendidih
Panas betul-betul baru kita tuang. Yang tu lambat sejuk. Sesuatu yang dimasak lama memang panas lama. No? Panas dia lama. Kalau kita tengok benda yang dimasak sampai berjam-jam di atas dapur, dia tahan pun lama. Benda yang segera ni macam dikatalah. Bagi dikatalah. Dia panas sat saja. Lepas tu dia sejuk-sejuk dia lembek habis lah. Tak boleh pakai dah nak. Kita ada tetamu tu dah. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi bunyi apa? Bunyi kala. Kala ni dalam bahasa Arab dia panggil aqrab. Aqrab. Kata Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril alaihissalam, katakan kepada penghuni dunia bahawasanya wa inna finnari, di dalam neraka itu baginya la aqarib. Ada kala jengking. Kala jengking tak tahu Scorpio tahu dia lah. Yang tu lah, binatang tu lah. Dia kata. Yang mana dia kata besar dia tu ka'amsalil bighal. Besar dia ni sebesar himar. Tahu himar? Keldai. Tahu keldai? Baral. Boleh lah tu kan? Himar ni dia kecil sikit daripada kuda. Dia besar lagi daripada kambing. Besar daripada kibas. Kalau kata jengking lah sekok-sekok besar tu. Kita ni pun bukan besar sangat pun. Habis sangat besar saya lah kot. Tu pun kalau lawan dengan himar kalah juga kot. Tu nak tertimbang dengan himar. Kan sama berat dengan himar. Dia hebat. Besar kalau jengking tu dia kata. Sekok-sekok dia tu besar macam himar. Punya besar. Takut kita tengok. Yang mana dia kata. Talsa'u ahaduhum. Apabila dia menyengat salah seorang daripada kamu. Dia kata. Yajid ummataha arba'ina kharifan. Kamu akan dapati dia selama tempoh 40 tahun. Bisa saja 40 tahun. Kita janganlah kata kala jengking yang sengat tu. Semut gatai pun sudahlah. Duk tergaru-garu situlah. Kadang ada semut. Bukan masalah halus ya. Dia masuk dalam baju. Kita tak senang duduk lah. Sesari garu pula. Ambus tang mana ni. Tak nampak nak cari, nak tangkap. Tak dapat. Rupanya dia duduk melata. Dia pun pandai dia tak duduk setempat tu. Dia kena bertang lain pula. Kita pun tergaru-garu. Sekarang ambil masa lama. Kena tak tahan sikit sampai berkudir punya garu. Sakit. Sakit. Jaga hang dapat aku picit. Tambahlah kalau yang besar. Sebesar baral ni ya. Sebesar himar. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala baral lah. Biral. Biral ni baral. Baral ni himar. Himar tu keldai. Ada bahasa lain. Dongki. Ada. Tadi beradik dia tu yang sekutu dengannya. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang ni lah nanti berbunyi. Suara yang binatang-binatang. Kalau lah dia apa dah sebesar lihat unta punya besar dia. Panjang tak cerita lagi. Takkan nak panjang-panjang tu kot. Sebesar himar. Dah tentu suara dia. Suara mereka memenuhi ruang yang dalam tu. Yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam lagi. Lipan. Yang Allah Ta'ala rupa bentukkan kepada kita hari ni. Kaki dia banyak kan? Lipan ni Allah Ta'ala takdirkan hidup dia mempunyai kaki yang banyak. Dia tak pernah tersepak pun sama-sama kaki. Kita ada dua pasang ya. Dua kaki kadang-kadang tersepak kaki dah. Kelang kabut tersepak. Dia tak pernah terbah pun tersepak kaki. Hak punya banyak dia punya usung kaki dia tu. Jalan cantik. Ya sampai tak ada nak tengok orang tu jalan. Dia nak pukul. Cuba tengok sat bagi pelah sat dia jalan. Dia sebenarnya dia takut kat kita. Tu yang dia kelang kabut lari tu. Kita pun takut dekat dia. Eloklah sama-sama takut. Kita takut dia sengat. Tapi boleh pukul dah, boleh bunuh. Di antara binatang yang diharuskan bunuh ular, lipan, kalajengking dan yang sama waktu dengannya. Yang ini binatang berbisa. Boleh kita bunuh dia sebelum dia bunuh kita. Atau saya bunuhlah dia kan gigit kita. Dia tak kacau dia lalu ya. VIP lah kat dia. Jangan duk VIP. Malam ni kita main kata. Hari ni siang tadi hang kesian dekat aku.
Malam ni kita jumpa dah. Esok orang pergi lindik pula dah. Okey. Itu di antara binatang yang disebut di dalam beberapa hadis Nabi SAW. Lalu dia kata, sembah neraka itu kehadrat Allah Ta'ala. Sembah neraka. Rupanya neraka ni bukan sekadar nama, tapi dia juga benda hidup. Makhluk hidup neraka ni. Di dalam dia tu ada segala jenis siksaan. Apa dia sembah nak? Ya Rabbi, Ya Sayyidi. Ya Rabbi, Ya Sayyidi. Wahai pentadbirku, wahai penghuluku, wahai tuanku. Sayyidi ni tuanku. Ya Maula, Ya. Wahai pelindungku. Kata neraka, adakah engkau jadikan sesuatu yang menyiksa akan daku dengan dia? Maka berkata Allah Subhanahu Wa Taala, aku kuasakan akan menyiksa akan dikau. Betapa kejadian engkau. Aku suruh menyiksa bagi barang siapa yang durhaka kepadaku. Kata neraka kepada Allah, Ya Rabbi, Ya Sayyidi, Ya Maulaya. Ini seruan neraka yang tak ada akal seperti manusia, yang tidak pernah menerima perintah apa-apa kecuali pada satu hari yang ditetapkan, ila ajal musamma, kepada tempoh yang ditetapkan, yakni di padang mahsyar pada hari kiamat. Dia kata, Ya Rabbi, Ya Sayyidi, Ya Maulaya. Panggil dia pasal apa hari ni? Dia kata, adakah hang panggil aku ni untuk nak seksa siapa-siapa? Kata Allah, hari ni aku kuasakan. Allah Ta'ala bagi kuasa kepada neraka untuk menyiksa umat manusia, di kalangan manusia saja yang durhaka kepadaku. Apa maksud durhaka? Yang ingkar atas suruhan Allah, yang buat atas larangan Allah. Kita juga makhluk manusia yang kita buat dua-dua benda. Baik pun kita buat, jahat pun kita buat. Mengaku tak? Kau tak? Mengaku tak? Okey. Puan-puan mungkin baik daripada saya, nak. Saya mengaku dengan rendah hati, no? Saya juga makhluk Allah yang berdosa. Dalam masa yang sama kita nak buat kebaikan, kita juga kadang-kadang tergelincir melakukan kejahatan. Di antara kejahatan kadang bersih hati, sangka buruk, mengumpat, mengeji dan sebagainya. Itu di antara dosa. Mungkinlah kita tak pergi rompak mana-mana bank, tak pecah masuk rumah orang, tak bunuh siapa-siapa, tak pergi berzina. Tapi kita ada satu penyakit hati. Penyakit hati dia duduk di dalam diri kita. Kita ada pula sahabat qarin yang membisikkan kejahatan, iblis. Itulah yang membuatkan kita jadi penderhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa Allah Taala kuasakan kepada neraka? Apalagi kata neraka, maka sembah neraka. Sembah ni kata neraka. Ya Tuhanku, beri izin kepada kami. Disebut kami, banyak ke dia ni? Banyak. Dia ditunjuk. Dia ditunjuk. Berizin kepada kami sujud kepadamu kerana syukurlah kerana engkau lepaskan kami daripada siksa kami. Itu dia dahsyat tau. Ya Allah, izinkan kami untuk sujud kepadamu pada hari ini kerana syukur atas rasa terima kasih sebab kami terlepas daripada siksa kami. Dia tahu dalam dia ada apa. Dia tahu punya besar macam mana dalam dia. Dia tahu macam mana punya azab dalam dia. Jadi dia minta izin kepada Allah Ta'ala hari itu dia nak sujud. Hari itu hari siapa pun tak boleh sujud pada Allah. Dia minta nak sujud. Sebab tanda syukur. Malulah kalau kita manusia yang hidup di muka bumi ini yang tak mau sujud kepada Allah. Malu dekat neraka. Dia pun minta nak sujud kepada Allah sebab syukur terlepas daripada siksa. Dia yang dikuasakan untuk menyiksa umat manusia dan dia terlepas daripada siksaan. Maka diberi izin
Allah Ta'ala pun beri izin dan disuruh sujud kepada Allah Ta'ala, maka sujudlah mereka itu kerana syukur. Maka berkata Allah Ta'ala, hei neraka Jahannam, sangat-sangat engkau siksa akan hambaku yang mana yang derhaka kepadaku, maka gementarlah neraka pada ketika itu. Hari ini siksa sungguh-sungguh di kalangan hamba-hambaku. Maksud firman Allah ni, yang dikatakan di kalangan hamba-hambaku ni, tak kira sama ada dia itu Islam ataupun bukan Islam. Atas nama durhaka, hang siksa sungguh-sungguh tanpa belas kasihan. Penjaga neraka siapa dia? Malik Zabaniyah. Lempak saja. Tahu balik lempak. Terjun. Tak ada lah kot kita boleh nak buat rayuan, tolonglah encik, saya tak bersalah, tolonglah encik, lepaskanlah saya. Bukan salah saya buat yang ni. Sebab itulah dia ajak saya. Kalau tidak saya tak mau pergi. Dia yang ajak. Masing-masing hari tu nak salah menyalahi. Hang tuduh aku tuduh hang, tuduh aku tuduh hang. Seorang isteri akan menyalahkan suami. Suami saya tak tegur, dia diam, saya buat macam tu. Dia tak kata apa pun, saya tak tutup aurat. Kata suami aku tegur, hang dulu hang tak mau dengar. Dengan pasal hang lah. Suami, kata pula si anak, kata anak ayah buat tak tahu, dia semayang dia saja. Dia tak pernah suruh kami semayang pun. Kata pula anak perempuan, mak kami langsung tak pernah ajak apa, tak pernah peduli. Kami nak tutup aurat ke, tak pernah peduli tentang ajaran agama, tak pernah didik kami apa-apa pun tentang agama. Sehingga kan kami tak mengenal Allah, tak mengenal dosa dan pahala. Masing-masing akan salah menyalahi. Untuk Malik Zabaniyah, dia tak peduli pada segala percakapan tersebut. Lempar. Tahu bang, yang kata kita ni selai rambut, kalau dilihat oleh lelaki je Nabi, selai saja. 60 tahun dalam penjara. Bukan 6 minit, bukan 6 hari. 60 tahun selai. Ni berapa lay dah, berapa lay. Kita pernah melakukan di antara dosa-dosa tersebut. Ketika mana kita tak kisah orang tengok aurat kita. Pernah kan? Pernah. Satu ketika dulu. Tak apa duduk dalam rumah dia yang main tengok kita. Tak boleh. Dia bukan tengok selai. Sebiji kepala. Ada selai rambut jaga. Kan uping tu lah. Ada tahu ada nak cakap. Banyak kot atas kepala kita ni lah. Lepas tu aurat kita. Ketika mana kita pergi salon yang bukan Islam. Dulu kan Cina maknya suka potong rambut. Kita pergi suruh kepala kat dia, suruh dia potong rambut. Lebih menyedihkan lagi kita buat rambut kerinting. Afro. Ni di antara zaman-zaman jahiliah yang menyedihkan. Dahlah satu pasal buka aurat. Buka aurat pula kepada perempuan. Tapi perempuan kafir. Buat pula rambut kerinting. Dia guna yang najis tau rambut kerinting dia guna yang najis. Ini antara yang difatwakan satu ketika dulu. Kita tanggung najis atas kepala. Kita tak tahu apa. Ini di antara dosa-dosa yang terdahulu. Boleh kembali? Boleh. Allah Maha Pengampun. Walau dosa sebesar langit dan bumi, hampa datang menghadap dengan Allah, maka mohonlah keampunan. Nescaya Allah ampunkan. Dosa sebesar langit dan bumi. Ya Allah, aku jahil. Ya Allah, aku jahil. Dalam kejahilan aku pernah buat sekian. Orang puji betul yang cantik tu. Putih gebu, tak ada parut. Esok pakai lagi pendek. Lagi singkat dia pakai. Dia kata dia tutup aurat juga pakai sarung kaki. Sampai ke atas. Adakah tutup aurat tu? Itu bukan tutup aurat. Ini di antara dosa-dosa yang terdahulu yang mungkin kita pernah lakukan. Mohonlah kepada Allah yang Maha Pengampun. Banyak benda nak cerita dengan Allah. Banyak benda nak sembang dengan Allah. Sebelum kita dihisapkan di sana nanti. Andai kita minta ampun hari ini, cerita dekat Allah semua. Jangan cerita kat orang lah. Jangan cerita dekat orang. Aku dulu rambut daripada kerintin halus sampai kerintin besar.
Aku buat dah semua. Subang besar-besar ni baru aku pakai dah. Terus ada hebat. Jangan cerita dengan cerita ke orang. Itu aib kita. Allah tutup aib kita, maka kita tutup aib kita. Andai kita bercerita, tanda kita megah, seronok. Aku dah dulu macam tu dah pernah dah. Nah, dah hebat dah. Dosa, nah, tutup lagi, tutup lagi. Itu aib. Nah, kalau kita cerita apa jadi? Dosa akan berulang. Okey? Dosa akan berulang. Janganlah duk ambil handphone, tangkap gambar dulu-dulu. Zaman nak selak kembang macam kipas tu. Kan? Hak rambut, hak cermata besar ni tu. Ubah pula. Ni dulu tahun 70-an, 60-an, tak payahlah. Nah, dosa berulang. Lah ni tak buat dah, lah ni dah bertaubat. Mohon tak taubat. Sebab tu harus tunjuk lagi. Nah, dah, padam bang. Nah, padam bang. Hapuskan. Balik tu tengok kau ada gambar yang nak gantung di dinding tu. Yang ketika menak aurat tak lengkap tu, buang. Nah, kalau malaikat pun tak masuk. Nah, rahmat lagi menjauh. Okey. Di antara dosa yang disebut durhaka. Pernah buat? Andai pernah buat. Mohon ampun, cerita pada Allah. Banyak benda kita nak sembang dengan Allah ni. Banyak sangat. Dosa yang bertimbun-timbun. Kembali pada Allah. Tu sebab tu ulama-ulama suruh kita memperbanyakkan solat taubat. Sehari sekali buat. Sehari sekali buat. Waktu paling cantik solat sunat taubat ni waktu tahajud. Paling cantik. Kalau kata tahajud tak bangkit. Atau tak terjaga. Atau dia susah nak bangun tahajud. Boleh buat pada waktu siang hari. Iaitu di antara Maghrib dengan Isya. Okey. Maghrib dengan Isya sibuk kalut orang nak makan malam. Kita khidmat pada manusia ni dosa pahala banyak lah. Khidmat pada manusia pahala banyak. Bukan sekadar khidmat dengan Allah. Tapi Allah Ta'ala akan gandakan lagi bila kita khidmat pada manusia. Tapi agak-agaklah nak khidmat jangan sampai jadi hamba dalam rumah. Kalau kata tak boleh ni antara Maghrib dengan Isya, sebenarnya sunat taubat, buat lepas Isya. Sebelum sunat witir. Buat lepas Isya, selepas solat sunat rawatib ba'diyah Isya. Lepas tu buat 2 rakaat solat sunat taubat. Okey. Kalau kata tak tahu nak baca surah apa, tak baca surah pun tak apa. Bacalah, tu selalu dekut-dekut sangat. Kok tahfiz semua ni dah. Bacalah qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah juga pun tak apa. Cuma jangan kedekut lah berkira. Tak mau lepas Isya letih. Bangkit tahajud. Lagi letih. Habis bila mana kuat. Kalau duduk letih semua, dia bagi alasan macam-macam. Yang bagi alasan ni syaitan lah. Syaitan akan bagi 1001 macam alasan untuk kita tak buat ketaatan pada Allah. Kita jangan jadi hamba yang durhaka cerita pada Allah waktu bila nak cerita? Lepas habis bagi salam tu. Waktu kita menadah tangan, mohon keampunan kepada Allah. Cerita pada Allah, ya Allah, satu ketika dahulu. Aku pernah sekian. Aku pernah sangka buruk dekat jiran aku ke. Aku pernah sangka buruk dekat kawan aku ke. Dekat adik-beradik aku ke. Ampunlah dosa aku. Sebab kita sangka buruk ni dia dalam hati kita. Kita seorang-seorang. Kita tak nyatakan dengan siapa-siapa. Maka sembang perih dengan Allah Azza wa Jalla. Agar diampunkan dosa-dosa kita. Sampai kata neraka ni bila mana Allah Ta'ala kata aku perintah dekat hari ni. Hang azab daripada sungguh-sungguh sangat-sangat ni. Maksud sungguh-sungguh. Dia sampai takut. Hari ni hari kemurkaan. Allah marah sungguh hari ni. Sampai dia suruh bakar ke semuanya. Bakar sungguh. Dan terkejutlah sekalian anbiya dan awliya dan segala makhluk. Semuanya. Maka bergantunglah sekalian mereka itu kepada tiang aras. Terkejut. Seluruh makhluk yang berada di bumi mahsyar pada ketika itu, di antaranya pada para anbiya ini, nabi-nabi, awliya, wali-wali Allah dan segala makhluk semuanya dia kata. Masing-masing bergantung di tiang aras.
Mintalah janganlah kita masuk sama, janganlah kita masuk sama, biar dia bawa yang durhaka saja. Para nabi, para wali, makhluk-makhluk yang soleh, siddiqin, syuhada, solihin, semua akan bergantung di tiang aras bimbang kalau terhaki sama dengan orang-orang pendurhaka. Nah, itulah di antara kejadian yang bakal berlaku. Cerita ni bukan cerita dongeng lah, cerita sebenar. Lalu dia kata di sini lah, dan demikian lagi dia kata, maka berkatalah Nabi Ibrahim Al-Khalilullah. Khalilullah, Khalil ni maksud kasih. Nah, kata Nabi Ibrahim Khalilullah, ya sayyidi ya maulaya, la as'aluka al-yawm illa nafsi. Nabi Ibrahim ni disebut sebagai bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada silah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia kata kepada Allah Taala, kalaulah kita ingat langit ke berapa semasa Isra Mi'raj, Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Siapa ingat? Siapa ingat? Abang lah. Malu lah. Malu ni. Dia tahu dia ingat. Bukan lupa apa kan. Malu. Langit ke-7. Ha? Langit ke-7. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Di dalam peristiwa tu, apa yang Nabi nampak? Nabi nampak Nabi Ibrahim AS memandang di sebelah kanan dia, tersenyum. Cerah lagi ke sana. Di sebelah kiri dia gelap gelita, dia menangis. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Nabi Ibrahim semasa pertemuan pada malam Isra Mi'raj, kenapa kamu menangis dan pada ketika kamu tersenyum? Dia kata, kalau tengok, dia kata, di sebelah kanan aku adalah di kalangan umat-umatmu, wahai Muhammad. Mereka itu ke surga yang baik-baik. Mereka ditempatkan dengan amalan soleh mereka, dengan syuhadanya mereka, dengan siddiqnya mereka, maka syurga tempat mereka. Sementara di sebelah kiri aku adalah di kalangan umatmu, wahai Muhammad, yang penderhaka mereka itu. Mereka terus dilemparkan ke dalam neraka. Sebab itulah aku menangis. Dan kalau kita tengok, dia kan bapa, disebut bapa. Rasulullah jumpa dia, Rasulullah panggil bapa dekat dia. Ayah. Kalau dalam hadis yang kita baca ni, dia seru kepada Allah pada hari yang Allah Ta'ala perintah neraka untuk menyiksa umat manusia ni. Dia kata, dengan katanya, ya sayyidi ya maulaya, wahai tuanku, wahai pelindungku, la as'alukal yawm illa nafsi. Aku tak minta apa hari ni ya Allah. Aku tak minta apa-apa hari ni ya Allah. Illa nafsi. Aku minta tolong padamu ya Allah, lepaskanlah diri aku. Lepas aku sudah. Seorang bapa minta kepada Allah Azza wa Jalla, aku tak mau apa hari ni. Aku minta tolong lepas aku sudah. Dia tak minta tolong lepas anak-anak dia. Dia tak minta tolong nak lepas. Kan anak Nabi Allah Ibrahim kan tak ramai. Dah tak dah Nabi, Nabi apa? Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Kemudian keturunan dia apa? Dia tak minta pun. Dia kata, aku tak minta lain ya Allah. Aku minta lepas diri aku sudah. Nafsi. Pasal apa tak? Okey, kata Ibrahim alaihissalam, pasal apa dia minta lepas diri dia sahaja? Sebab sesungguhnya aku tak boleh memberi syafaat kepada yang lain. Aku tak boleh tolong orang lain dah. Minta lepas aku seorang sudah. Dan demikian lagi, Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia tanya pula, malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa tak dengan Nabi Musa? Jumpa tak? Jumpa. Kan dia ulang alik yang Nabi Musa katanya dapat apa? Dia kata aku dapat 50 waktu. Dia untuk korang kan? Itu dengan Nabi Musa. Langit yang berapa? Pertama. Langit kelima. Lupa Lupa lama dah Ustazah.
Tak apa, tak salah pun, tak menyalahi syariat, tak berdosa pun lupa nak. Tak berdosa, jangan susah hati. Saya tak marah pun saja, seronok nak sembang. Okey? Lagi kelima, jumpa dengan Nabi Allah Musa. Nah. Kemudian dia jumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa langit ke berapa? Nabi Isa langit ke berapa? Kas. Langit ketiga. Dia akan langit ketiga. Dia, nah. Ketemu dengan Nabi Allah Isa. Dan dia sebut lagi, dia kata. Dan sekalian anbiya, tiap-tiap mereka itu berkata nafsi. Ya aku sudahlah. Minta lepas dia aku sudahlah. Hari ini di dunia, kita selalu minta kepada Allah Ta'ala untuk kita dan ahli keluarga kita serta sekalian muslimin dan muslimat. Tanda seorang makhluk yang tak kedekut. Dia tak minta untuk diri dia seorang saja. Dia minta untuk ahli keluarga dia dan seluruh muslimin dan muslimat. Ini kebaikan pahala sedekah. Nah, apabila kita berdoa, jangan khususkan untuk nafsi-nafsi saja. Tapi kenapakah di akhirat nanti para anbiya yang memang kekasih Allah ni minta lepas diri mereka saja. Sebab mereka dah cerita dah kat kita. Mereka dah sampai semua risalah Allah kepada kita. Kemudian bila balik sana, kami dah hati dah. Kami dah habaq masalah. Hari ni dia pasal apa lah. Kami minta lepas kami ya. Para anbiya memang lepas, mursalin memang lepas. Nah, aulia lepas. Hingga kita lah. Kita dapat. Apa dapat? Inilah ajaran yang kita duk baca hari-hari ini. Kita dapat. Sebenarnya Rasulullah tinggal kat kita Al-Quran. Kita kan tak pandai Al-Quran. Tak pandai terjemahan. Baca boleh, Alhamdulillah. Baca boleh. Semua boleh baca. Ya. Walaupun ada yang cantik lagunya, elok taranumnya, fasahah tajiknya. Tanyalah hukum tajik, dia boleh habaq. Dia boleh perisi setiap satu huruf. Tapi tak semua boleh menafsir. Tafsir itulah yang ajak kita hari ni. Yang menjadi panduan hidup kita. Daripada mula kita dilahirkan sampai kita dimasukkan dalam lahat. Semua keluar daripada tafsir Al-Quran. Ini Nabi tinggal. Maka kita belajar. Yang kita duk belajar hari ini, tiap-tiap hari yang kita duk belajar ni adalah ilmu tafsir Al-Quran. Cuma dia tak lama. Hari ini tafsir. Tapi bila dia nama hadis ambil dari mana? Daripada Al-Quran. Apabila dia nama fiqh ambil mana? Fiqh ambil daripada Al-Quran. Itulah lubuk segala ilmu. Jadi, bila Nabi kata, kami dah lepas dah. Kami dah bagi dah, tinggal dah ke ampak. Hari ini, nafsi. Itulah di antara ucapan para anbiya dan juga mursalin di akhirat nanti. Kita pakat bawa diri masing-masing lah. Kecuali dia kata, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada yang aku pintakan pada hari ini, diriku. Dia kata, tetapi apa yang aku pinta pada hari ini, dia kata, adalah sekalian umatku. Inilah jawapan yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi ummati. Ya Rabbi ummati. Aku tak minta apa untuk diriku. Dia tak nak apa-apa pun. Ya Rabbi ummati. Itu yang dia digelar sebagai Ar-Ra'uf. Dia pengasih dia sayang dekat kita. Bukan sekadar di dunia, bahkan kita tak main lagi, kita tak lahir lagi. Kita masih lagi di alam azali, bukan dalam sumsum ataupun sulbi ibu bapa kita. Kita di alam azali lagi, dia dah menangis rindukan kita. Dan sampai di akhirat nanti, dia pun kata kepada Allah, walaupun dia tak pernah jumpa dengan kita, hari ini aku tak minta apa-apa ya Allah untuk diriku. Melainkan dia kata umatku. Dan akan diceritakan, insyaAllah kuliah yang akan datang akan diceritakan bagaimana keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang menangis. Di dalam beberapa hadis diceritakan baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap dengan Allah Azza wa Jalla bila mana tengok keadaan neraka yang begitu panas, yang begitu menggerunkan dengan suara, bunyi suara dalam dia tu.
yang amat menggerunkan. Kalau orang kata sekok-sekok tu besar, baral. Sekok-sekok besar. Lihat unta, suara dia tentu lebih kuat. Jadi dengar macam tu yang semua Nabi-Nabi kata nafsi-nafsi lah. Minta lepas diri sendiri sudahlah, hampa-hampa punya pasal lah. Tapi Nabi SAW kata, aku tak minta apa ya Allah untuk diri aku hari ini. Melainkan aku minta umatku. Dia lagi tunduk. Sampai hampir wajah dia mencecah ke bumi. Dia sampai dia nak sujud. Dan kita akan baca panjang lagi cerita dia macam mana Allah Ta'ala panggil dia hari ini bukan hari sujud Muhammad. Dah lama dah sujud di dunia. Lama sungguh dah sujud di dunia. Hari ini adalah hari pembalasan. InsyaAllah Ta'ala. Kita akan sambung bacaan kita berkenaan dengan sifat hari kiamat pada bulan depan kalau Allah Ta'ala panjangkan umur kita 4 bulan depan insyaAllah Ta'ala. Okey, ada soalan nak tanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Soalan yang paling baik. Macam mana kita nak tahu dosa kita diampun oleh Allah? Macam mana kita nak tahu, no? Kita tak tahu kan, no? Kita tak tahu. Melalui rasa. Okey? Melalui rasa. Rasa tak terbeban. Rasa hati makin tenang. Kemudian, kita ni, kalau kata orang buat apa kat kita, kalau sesuatu kesusahan menimpa kita, tak ada dendam. Kalau kata sakit dekat tu, dia habis. Jiwa lebih tenang. Kita berbelanja sentiasa mencukupi. Apa yang kita perolehi penuh dengan keberkatan. Itu dosa diampun. Pertama, kita rasa sendiri. Jiwa tenang. Tapi ingat Allah dah ampun dah dosa aku dah taubat dah. Yang tu sebenarnya tak diampunkan lagi. Hati lebih tenang. Kalau dulu nak tidur susah nak lena, lala senang. Tak payah letak kepala sana duduk pun lena. Tu tenang lah tu. Cukup tenang. Dapat pula sandak masa ni tentang mana? Pekis dengan mimpi sekali dengan mengerong boleh naik. Tu habis tenang tu. Orang yang dalam keadaan jiwa tenang ni sebenarnya dia tak ada dosa insya-Allah. Bersangka baik dengan Allah. Yang ni setiap kali kita minta ampun, kita sangka Allah ampunkan dosa kita. Setiap kali kita minta ampun dan kita tahu permohonan kita itu ikhlas, Allah itu ampunkan dosa kita. Dengan disambahkan rasa ketenangan dalam hati. Tak ada beban. Tak ada beban insya-Allah Ta'ala. Tapi walaupun kita menangis kadang-kadang mengenang dosa yang lalu, ketahuilah kita, setitis air mata yang mengalir kerana menyesali dosa-dosa terdahulu boleh memadamkan satu pintu daripada pintu-pintu neraka. InsyaAllah janji Allah itu benar. Kata-kata Nabi SAW itu benar. Terima kasih Kak Ilah. Sama-sama kasih ya. Assalamualaikum tuan-tuan. Apa dia? Ni Kak Nurah nak tanya Ustazah. Bab aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Nanti Kak Nurah nanti saya ada soalan Kak Baik-baik. Okey. Subhanallah. Apa yang dia nak boleh buat okey tubuh badan semua tak gerak. Suara tak ada. Okey baik. Kita tengok di antara amalan yang terunggul kita ni kena buat walau macam mana keadaan kita adalah solat kan. Solat ni kan dia ada rukun qauli untuk kita baca dalam sembahyang. Kena bagi gelak suara. Tapi dia tak ada suara. Kemudian mungkinlah amalan sampingan yang zikir tapi dia tak ada suara. Bersangka baik dengan Allah, dia boleh
teruskan amalan dengan hati. Baca melalui hati. Walaupun kita ni kadang-kadang baca kuat hati tak puas nak. Kadang dia hilang. Tapi wajib kena baca tetapi secara lintasan dalam hati. Itu di antara amalan yang boleh dia buat. Zikir. Kalau dia solat kena solat. Tetap kena solat. Bacaan dalam solat adalah melalui gerakan hati. Wajib solat tetap masuk selagi dia waras. Tapi kalau dia dah tak waras, makna dia macam ni. Kan orang stroke ni kadang-kadang dia tak ingat dah. Dia tak ingat rakaat, dia tak ingat sembahyang apa. Dia tak ingat lepas ni nak buat apa sampai kita kena adab. Lepas ni rokok. Lepas ni sujud. Ada yang stroke macam tu. Yang tu dia tak apa, tak dia berhati. Tapi selagi dia ingat, wajib kena buat. Dengan bacaan dalam hati. Kalau dia nak berzikir ke, kalau dia nak baca Quran ke, semua dalam hati. Buat suara tak ada. Tapi selagi dia waras, wajib kena buat. Kalau dia tak kena orang, dia tak waras. Ya, baik. Okey, Kak Noria, silakan. Kak Noria. Ustazah nak tanya bab aurat. Macam bab urut kan. Urut ni. Dia pergi urut orang yang bukan Islam. Orang tu panggil dia urut. Macam mana aurat dia. Kita urut. Kita sentuh badan dia kan. Kita buka sikit belah bagian kaki. Bagian badan kan. Mengurut ni perempuan sama perempuan ke? Perempuan sama perempuan. Okey. Tetapi perempuan yang diurut tu bukan Islam. Ya. Okey. Nak tanya aurat lah. Aurat. Okey, baik. Terima kasih lah. Kalau kita ni orang Islam, Kak Nur rasanya kita yang tekan urut ni kita Islam lah kan? Ya. Okey. Masalah yang tu tak apa. Sebab kita punya aurat kan kita buka kat dia, kita pergi urut dia. Dia tu yang bukan Islam. Jadi aurat dia, apabila kita mengurut ni nama pun benda sakit. Betul tak? Benda sakit, kita boleh buka aurat kita. Pada bahagian-bahagian yang kita sakit. Walaupun aurat ni, aurat perempuan sama perempuan, pusat hingga lutut saja. Tapi nak buat macam mana? Dia pergi sakit dalam situ. Boleh dah buka? Boleh buka. Tambahan pula kalau dia bukan Islam, lagilah dia tak ada hukum, dia tak ada had. Dia tak ada had, kita yang ada had dengan dia. Dia bukan Islam, kita boleh urut dia. Pada mana-mana bahagian, kita boleh sentuh bahagian dia. Sebab apa? Walaupun dia bukan Islam, dia tak najis lah. Manusia tak najis, okey? Ya. Walaupun dia makan benda haram. Tapi jasad dia tak najis. Jadi boleh kita sentuh pada mana-mana bahagian. Dan kalau dia sakit mana-mana bahagian, sekalipun auratnya, yang sulit lah. Jadi boleh kita ubat. Macam tu juga kalau kita dah tak ada doktor, perempuan. Yang ada lelaki. Boleh tak buka aurat? Boleh. Diharuskan sebab sakit sangat. Tapi kalau ada perempuan, cari perempuan dulu. Ya. Okey, Kak Naria. Boleh nak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dah wuduk, kita sentuh dengan orang yang bukan Islam tak batal. Perempuan yang bukan Islam tak batal sebab dia tak najis. Dia tak najis. Satu tahap yang lain. Paling baik adalah kita harus memulakan dengan menabung. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yum Ya Ustazah. Ya, silakan. Ustazah sihat? InsyaAllah, Alhamdulillah. Kak Yum nak tanya macam mak Kak Yum kan. Dia macam ingatan dia memang dah tak ingat dah. Macam orang kata 90% tu bukan dia. Tapi kalau kita suruh dia semayang, dia tak nak dah. Macam mana tu Ustazah? Okey, baik. Terima kasih. Umur dia berapa Kak Yum? Nak masuk 80 dah 79. Subhanallah. 80 dah umur dia no. Okey. Ya Ustazah. Kalau nak ikut perkiraan hijrah memang 82. 84. Kalau ikut perkiraan tahun hijrah dia umur 84. Ya. Okey. Mak dia dah tak ingat Tak ingat. Makna dia tu saya kata dia dah tak waras.
tak payah suruhlah dia semayang. Kalau kita suruh pun dia tak mau. Nah, cakap Ayah bagi tahu suruh semayang dia tak mau. Dia pun tak ingat apa dah. Ini yang dinamakan haram. Haram. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak berhati dah lagi. Dia kalau dia tak tutup aurat pun tak salah dah. Dia tak mau pakai tudung pun tak usah berbola dah kat dia tudung. Dia rimah dah. Nah, dia tak mau pakai stokin pun tak apa dah. Dia tak mau pakai tudung pun tak apa dah. Sebab dia pun dah tak ada apa-apa dah. Maka dia bukan mukallaf. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu dididik oleh aku. Allah Taala bagi dia budak-budak balik. Maka takkan dikira dosa dan pahala. Sembahyang pun dah tak wajib ke atas dia. Dia pun tak ingat. Kalau dia nak sembahyang pun dia tak tahu dia nak baca apa pun. Maka tak perlu lagi kita suruh dia solat. Tapi kadang-kadang orang yang dia biasa solat, walaupun umur dia dah tua, dia kata dia nak sembahyang, bagi dia sembahyang. Kita yang kata, terus dah sembahyang lah, merepek, baca pun tak betul. Kita bagi dia sembahyang. Kadang-kadang dia sembahyang dengan tak pakai telekung ke, dengan tak tutup aurat, bagi je. Sebab daripada tu dia boleh sebut nama Allah. Okey Kak Yona. Okey Ustazah. Tapi Ustazah, satu dia zikir, dia kata dia berzikir lah, dia pegang tasbih tu. Tapi kita tanya dia baca apa, dia pelan-pelan ya. Tapi saya biar pergi je lah. Sebab pergi dengan Tuhan kan. Macam tu tak apa kan? Dia berzikir, dia nak berzikir, bagi je dia nak buat apa. Budak-budak. Betul. Dia macam budak-budak dah. Betul Ustazah. Kan budak-budak kadang-kadang baju tak pakai seluar, tak pakai sembahyang. Ambil kain sapu kaki buat sejadah. Tak apa tak dikira salah. InsyaAllah Allah Ta'ala jaga daripada Okey, masih Ustazah. Ya, sama-sama kasih. Ada soalan lain? Kalau tak nyelok, tapi usia dia melebihi 80-90, tak payah dah. Tapi kalau orang yang dah dididik dengan jaga aurat ni, kok mana pun dia akan jaga, dia akan jaga. Apa dah sebab apa? Dia tak ada keinginan tengok orang pun tak ada keinginan tengok dia. Ketika ni tak payah dah. Tapi selagi orang duk teringin tengok dia tu, kena. Bina, saya minta ampun, minta maaf atas segala kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhil hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma arzuqna qabla al-mauti taubatan, 'inda al-mauti syahadatan, wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Abang Kak Zah. Abang baik.